Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syarizal kerana memberikan kami peluang untuk membentangkan tugasan kami buat kali ini. Kami akan membentangkan berkenaan tajuk tugasan kami berkaitan masalah isu etika di tempat kerja dan cadangan penyelesaiannya bagi syarikat JNT Express. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya, Muhammad Hilmi Syazwan bin Zulkifli, JG10252 Palang 18, Azizul Idham bin Muhammad, JG10128 Palang 18, Muhammad Hanif bin Hashim, JG10249, Muhammad Haziq Kushairi bin Ahmadi, JG11465 Palang 20, dan yang terakhir Tam Jing Weng, JG11670 Palang 20. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkan tajuk beliau. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor, saya Muhammad Haziq Kushairi bin Ahmadi dengan matrix number JG1146520 akan memulakan pembentangan pada hari ini yang berkaitan dengan isu-isu etika perniagaan di dalam sesebuah organisasi. Baiklah, sekarang saya akan memberikan sedikit pengenalan tentang tugasan ini. Tujuan menjalankan tugasan ini adalah untuk mengesan dan mencari jalan penyelesaian kepada permasalahan yang berlaku terhadap organisasi yang dipilih. Tugasan ini akan membincangkan masalah yang berlaku di salah satu jabatan dalam organisasi yang dipilih, dan jabatan yang dipilih sebagai rujukan tugasan merupakan jabatan sumber manusia. Seperti yang sedia maklum, fungsi asas jabatan sumber manusia dalam sesebuah organisasi adalah untuk merancang pembangunan sumber manusia dan pembangunan organisasi. Urusan seperti pengambilan kaki tangan, penstrukturan semula organisasi, pertukaran kaki tangan, latihan, kursus dan tata tertib juga merupakan tanggungjawab jabatan sumber manusia yang terdapat di dalam sesebuah organisasi. Kepincangan dalam pengurusan jabatan sumber manusia ini akan memberi impak kepada kejatuhan sesebuah organisasi secara amnya. Baiklah, sekarang beralih kepada latar belakang syarikat. Perkhidmatan Pos Nasional di Malaysia pada awalnya dikendalikan oleh Pos Malaysia, iaitu sebuah firma yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. Pada tahun 1800, syarikat pos yang diperkenalkan oleh British dan kemudiannya dikendalikan oleh rakyat setelah merdeka menjadikannya salah satu perkhidmatan pos tertua dan paling terkenal di negara ini. Setelah beberapa ketika, terdapat beberapa perniagaan yang menyediakan perkhidmatan yang serupa dengan Pos Malaysia wujud, dan JNT Express merupakan salah satu syarikat yang menggunakan konsep yang sama. Model penamaan perusahaan JNT adalah bersempena inisial nama mereka, iaitu Jet Li dan Tony Chen, dan mereka memulakan penubuhan perniagaan mereka di negara Indonesia pada tahun 2015. Kemudiannya berkembang dan mula memasuki pasaran Malaysia pada tahun yang berikutnya, iaitu tahun 2016. Sekarang saya akan memberi laluan kepada rakan saya untuk menerangkan tentang lebih lanjut tentang masalah etika dan jalan penyelesaian dalam. Terdapat beberapa isu kajian dalam syarikat JNT. Yang pertama, masalah pengambilan pekerja atau pendatang asing. Syarikat JNT tidak mempunyai asesmen yang menyeluruh semasa proses pengambilan pekerja, dan juga pengurusan yang lemah sehingga menyebabkan pekerja membuat perkara yang merosakkan reputasi syarikat. Yang kedua, mengetepikan tempoh menunggu rakan atau bos. Pengurusan sumber manusia yang mengamalkan sikap asal boleh dan juga tiada temuduga yang dijalankan semasa proses pengambilan pekerja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hilmi Syazwan bin Zulkifli dan saya akan menerangkan berkenaan isu-isu dan masalah yang berlaku dalam organisasi syarikat JNT Express yang melibatkan salah laku dalam bahagian sumber manusia. Poin yang pertama ialah menolak untuk terus mengikuti peraturan OSHA
Yang pertama, pihak pengurusan sumber manusia gagal dalam mematuhi peraturan yang ada. Masih juga terdapat banyak organisasi yang tidak menjadikan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan sebagai panduan dalam membentuk organisasi yang bersih dan terurus. Dalam syarikat JNT, ada sesetengah cawangan atau franchise yang termasuk dalam kategori ini di mana pihak sumber manusia tidak memainkan peranan. Yang kedua, iaitu tidak mengikuti garis panduan yang ditetapkan oleh OSHA. Di dalam organisasi syarikat JNT, tiada kerjasama di antara majikan dan Jabatan Sumber Manusia dalam usaha melaksanakan garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan di bawah Akta dan Peraturan OSHA 1994. Pihak pengurusan itu sendiri secara tidak langsung telah melakukan kesalahan etika apabila proses pengambilan itu sendiri adalah salah dari awal lagi, yang mana tiada terduga atau penilaian yang dilakukan di kebanyakan cawangan yang ada. Risiko yang wujud tidak diutamakan oleh majikan. Etika yang negatif yang boleh dilihat dalam bahagian sumber manusia syarikat JNT Express ini adalah sikap tidak ambil peduli oleh pihak pengurusan dalam usaha membantu para pekerjanya yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai risiko yang mungkin berlaku di tempat kerja. Poin yang keempat ialah merasakan Akta OSHA adalah tidak relevan dengan situasi syarikat. Situasi ini sering menjadi pertikaian dalam bahagian sumber manusia yang mana pekerja yang diambil adalah pekerja sembilan dan merasakan mereka bukanlah pekerja tetap, yang menjadikan pihak pengurusan merasakan mereka ini tidak layak untuk menerima kelebihan privilege syarikat, yang menjadikan salah satu masalah etika di situ. Poin yang kelima ialah tiada perlindungan yang sepatutnya kepada pekerja dispatch yang membawa kenderaan sendiri. Bagi pekerja penghantaran, mereka ini tidak mendapat pertolongan yang sepatutnya di bahagian pengurusan apabila berlakunya sesuatu musibah di mana mereka menganggap itu adalah di bawah tanggungjawab persendirian. Isu yang kedua ialah berkaitan masalah gaji. Yang pertama ialah pembayaran gaji yang tidak setimpal. Masalah etika yang berlaku dalam syarikat JNT dari segi gaji ialah sumber manusia yang tidak melaksanakan tugas dalam hal ehwal pekerja dengan baik, di mana pembayaran gaji tidak dilaksanakan mengikut ketetapan undang-undang yang ada, kerana kebanyakan pekerja adalah pekerja sembilan. Walaupun mereka telah bekerja lama, tetapi tiada peluang kenaikan gaji yang diutarakan oleh pihak pengurusan untuk membela nasib mereka. Poin yang kedua ialah tiada garis panduan dalam pembayaran gaji kerana mengikut bayaran komisen sahaja. Seperti mana yang dinyatakan dalam akhbar-akhbar yang berlaku baru-baru ini berkait masalah ini yang telah berlarutan sekian lama. Para pekerja bekerja tanpa mengetahui garis panduan yang jelas dalam pembayaran gaji mereka, sehingga satu tahap mereka melaksanakan piket kerana tiada usaha-usaha oleh bahagian pengurusan dalam membela nasib mereka. Dan poin yang terakhir ialah julat bayaran gaji yang makin menurun atas alasan COVID oleh pihak majikan, walaupun beban tugas penghantaran meningkat. Berdasarkan hasil temu ramah yang dijalankan oleh pihak tertentu, mendapati bayaran gaji yang diperolehi oleh pekerja, pihak majikan telah menurunkan kadar bayaran gaji mengikut jumlah barangan dengan alasan COVID-19 pada ketika itu. Sedangkan perkhidmatan penghantaran pada ketika itu terus rancak dan meningkat kerana perubahan corak pembelian dari pelanggan secara atas salian. Oleh kerana itu, para pekerja yang tidak berpuas hati telah melaksanakan piket terhadap syarikat tersebut, seperti mana yang telah dinyatakan di akhbar-akhbar di seluruh Malaysia. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hanim Hashim, JG 10249818. Di sini saya akan menerangkan mengenai masalah pengambilan pekerja JNT dan mengetepikan tempoh menunggu rakan ataupun bos. Isu pertama mengenai masalah pengambilan pekerja JNT ini adalah tiada asesmen yang menyeluruh semasa proses pengambilan pekerja. Dan keduanya adalah pengurusan yang lemah
sehingga menyebabkan pekerja membuat perkara yang merosakkan reputasi syarikat. Mengenai isu mengetepikan tempoh menunggu rakan ataupun bos, pengurusan sumber manusia mengamalkan sikap asal boleh. Dan keduanya tiada termenduga yang dijalankan semasa proses pengambilan pekerja. Cadangan penyelesaian dalam masalah pengambilan pekerja JNT ini, yang pertamanya adalah perlu ada asesmen dalam proses pengambilan pekerja. Yang keduanya, syarikat JNT perlu ada penilaian tahap prestasi pekerja yang tepat. Dan ketiganya, penawaran pekerja yang jelas dan tidak mengelirukan. Cadangan penyelesaian mengenai mengetepikan tempoh menunggu rakan ataupun bos. Syarikat JNT perlu membuat program kemasukan kepada pekerja. Yang keduanya, syarikat JNT perlu mengadakan latihan berkala untuk mengetahui tahap pengetahuan pekerja. Dan ketiganya, syarikat JNT perlu membuat penghad masa yang sesuai kepada pekerja penghantar agar mereka tidak merasa tertekan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Idham bin Muhammad, JG 10128/18 akan menerangkan berkenaan penyelesaian berkaitan OSHA dan masalah gaji. Atas Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1984, OSHA memainkan peranan penting dalam menjaga dan melindungi pekerja dalam bidang pekerjaan, tidak kira sama ada di tempat kerja maupun di luar waktu kerja. Namun, ada juga pihak yang masih mempertikaikannya, terutamanya pihak yang berjawatan. Penggubalan dan penektarafan akta ini sebagai garis panduan pekerjaan telah membawa perubahan positif kepada peningkatan kredibiliti dalam pengurusan pihak majikan terhadap pekerja dan persetaraan yang baik. Penubuhan dan peranan akta ini dalam Undang-Undang Buruh amat penting dalam industri pekerjaan bagi memelihara keharmonian di tempat kerja melalui perhubungan majikan serta pekerja yang positif dengan penyediaan tempat dan persetaraan kerja yang selamat dan sihat. Walau bagaimanapun, campur tangan kerajaan amat penting dalam memastikan pengurusan sumber manusia berjalan lancar. Justru itu, pelbagai akta telah digubal sebagai pendorong dan panduan dalam pekerjaan. Oleh hal yang demikian, Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 telah digubal bagi memastikan kes dan kemalangan industri dapat dikurangkan dan dielakkan. Dengan ini, keharmonian dan keselamatan dan kesihatan pekerjaan terhadap pekerja dapat diwujudkan dan melahirkan kualiti pekerjaan yang lebih kondusif sekaligus melahirkan pekerja yang berkredibiliti dan mahir dalam bidang masing-masing. Berkenaan dengan masalah gaji pula, sebelum ini bonus penuh dibayar kepada pekerja yang bekerja selama setahun dan bonus dibayar mengikut tempoh masa pekerja yang bekerja kurang dari setahun. Disebabkan masalah yang berlaku dan menjadi tular sebelum ini, JNT memaklumkan ada yang kurang jelas berkenaan dengan sistem pengagihan bonus. Ia menyebabkan pengagihan bungkusan secara ganas dan kejadian yang berlaku sebelum ini telah menghasut beberapa pekerja untuk membuat gangguan bersama dan menyebarkan video ke sosial media. JNT menjelaskan pihaknya komited untuk membangunkan lokal, meningkatkan pampasan dan faedah pekerja dari semasa ke semasa, mempromosikan pembangunan ekonomi sosial dan industri e-dagang serta komited membangunkan sistem pampasan dan faedah lengkap untuk pekerja. Dalam pada itu, JNT turut memberi maklum balas mengenai aduan warganet mengenai pekerjanya yang didakwa mencuri makanan dan minuman daripada bungkusan pelanggan. JNT akui ini adalah kesalahan dalaman pengurusan. JNT juga sudah merumuskan peraturan dan kaedah pengurusan khususnya untuk penyelesaian dan pengawasan insiden serupa serta menyelesaikan bungkusan yang hilang dengan cepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkara yang dapat disimpulkan dari keseluruhan tugasan ini adalah sebarang permasalahan yang timbul dari setiap jabatan organisasi haruslah diselesaikan dengan kadar yang segera dan efektif. Ini kerana sebarang kepincangan kecil yang berlaku pada awalnya mampu menjurus kepada permasalahan yang lebih besar dan akan menyumbang kepada kemerosotan organisasi, seterusnya akan menyekat usaha sebuah organisasi untuk terus berkembang pada masa akan datang. Itu sahaja daripada kami.
Sekian, terima kasih.